wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk kita sambung kuliah kita yang telah terhenti lama, iaitu membaca buku ataupun kitab yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar yang bertajuk 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib, yang mana dalam kitab ni Dr. Umar Sulaiman Ashqar menghimpunkan hadis-hadis sahih daripada Bukhari, daripada Muslim, daripada Sahih Bukhari, daripada Sahih Muslim dan yang lain-lain lagi yang bertaraf sahih yang berkaitan dengan kisah ghaib dan kisah ajaib. Dan buku ni saya dah baca lama dah. Anjuran Qiyam, Kelab Ilmu dan Amal Misi Niaga ni. Dan insya-Allah kita nak sambung. Hari ni kita nak baca hadis kisah nombor 31. Hadis yang berkaitan dengan kisah nombor 31 dalam buku ni. Kita tengok. Kata pengarang Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabr fayatamarraghu 'alayhi wa yaqul ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala. Wa fi riwayah qala la taqumu as-sa'ah hatta yamurra ar-rajul biqabri ar-rajul fayaqul ya laitani makanu. Hadis ni merupakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitu juga hadis ni terdapat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi status dia tu sahih lah. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya. La tadhhabud dunya. Tidak akan berlalunya dunia. Tidak akan perginya dunia. Tidak akan binasanya dunia. Tidak akan hilangnya dunia. Hatta yamurra rajul 'alal qabr. Sehinggalah seorang lelaki berjalan di kubur seseorang. Berjalan di kubur orang yang dah mati dulu sebelum dia. Fayatamarraghu alaih. Lalu dia berguling-guling di kubur tersebut. Dia menggulingkan diri dia di atas kubur tersebut. Wa yaqul. Dan dia menyebutkan, ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr. Alangkah baiknya jika aku berada di tempat pemilik kubur ini. Walaysa bihiddin illal bala. Yang demikian itu bukan kerana agama, tetapi kerana bencana yang menimpa dia. Baik. Dalam riwayat yang lain disebut, la taqumu sa'ah. Tidak akan berlakunya kiamat. Tidak akan bangkitnya hari kiamat. Hatta yamurra ar-rajul biqabri ar-rajul. Sehingga seorang lelaki berjalan di kubur lelaki yang lain, fayaqulu ya laitani makanu. Lalu dia menyebutkan, alangkah baiknya kalau saya berada di tempat ini, yakni alangkah baiknya kalau saya berada di kubur ini. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama saya nak sebut hadis ni berkaitan dengan kematian. Kerana Nabi SAW sebut berkaitan dengan kubur. Orang lalu kat kubur. Dan orang yang lalu di kubur ni
bercita-cita nak berada di dalam kubur. Baik. Sebelum kita nak bincang berkenaan dengan faedah hadis ni, kita kena tahu dulu, setiap daripada makhluk yang hidup, makhluk yang bernyawa, pasti akan rasa kematian. Kerana ini merupakan peraturan yang Allah Subhanahu wa taala dah letakkan di dalam dunia ni, seperti mana firman Allah Azza wa Jal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa ni, setiap makhluk yang hidup ni akan merasai kematian, akan rasa kematian ni. Ini janji Allah. Maka saya pun akan mati, tuan-tuan pun akan mati, anak-anak kita pun akan mati. Siapa saja dalam dunia ni akan mati. Ya. Duduklah kita di mana pun, kematian akan datang. Kan? Kematian boleh datang waktu kita kat rumah. Kematian boleh datang waktu kita dekat kedai. Kematian boleh datang waktu kita dekat masjid. Kematian boleh datang walaupun kita masuk ke dalam laut yang paling dalam. Kan, tahun lepas ada satu cerita, orang-orang kaya, jutawan-jutawan, sewa satu kapal, konon nak pergi tengok bangkai Titanic. Lah kali, mereka jadi bangkai. Nak bagi tahu, kematian tu boleh datang walaupun dalam keadaan kita menyorok di mana saja. Kerana ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pertama. Bila disebut tentang kematian, kematian ini Allah Taala cipta. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala sebut dalam Quran, huwallazi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang menciptakan kematian dan dia juga yang menciptakan kehidupan. Kerana dia nak uji kamu, di kalangan kamu ni siapa yang paling baik amalan dia. Sebab apa Allah Ta'ala kena uji kita dengan kematian? Kerana kalau tak mati, manusia ni makin lama makin lupa. Manusia ni makin lama makin liar. Manusia ni makin lama makin lalai. Manusia ni makin lama makin sombong. Manusia ni makin lama makin zalim. Manusia ni bermula hidup dia dengan bantuan orang. Setiap daripada yang lahir atas muka dunia ni perlu dibantu. Nak minum susu orang bantu, nak bergerak orang dukung waktu dia baby. Kemudian sikit demi sikit dia berkembang. Sedikit demi sedikit dia makin jadi kuat. Sedikit demi sedikit dia memerlukan bantuan, tapi bantuan daripada orang lain tu makin lama makin minima. Dan apabila dia mencapai umur yang kuat, umur yang dewasa, sebahagian besar daripada kalangan manusia ni lupa, lalai, leka dan mungkin boleh pergi kepada tahap sombong, boleh pergi pada tahap zalim. Kita ada satu watak dalam sejarah manusia yang mencapai ke tahap maksimum zalim dan kesombongannya, iaitulah Firaun. Sehingga dia menyebutkan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Sedangkan dia tak tahu bahawasanya Allah Azza wa Jalla boleh mengambil tindakan bila-bila masa kat dia. Dia tahu, dari sudut hati dia tahu dia bukan Tuhan. Dia tahu dia tak boleh menghidupkan orang mati. Dia tahu dia tidak boleh kontrol ataupun kawal apa yang berada dalam dunia ni secara keseluruhannya. Yang dia memerintah pun Mesih je. Tapi itulah sifat manusia yang apabila berkuasa, apabila mempunyai kekuatan dan orang mula untuk taksub pada dia, maka dia sombong. Bila sombong, sampai kepada tahap zalim. Sampai mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Aku Tuhan kamu semua. Sedangkan dia tahu dia bukan Tuhan. Dia tidak mampu untuk mengenyangkan orang. Dia tak mampu untuk beri kekayaan pada orang. Dia tak mampu pun untuk menghidupkan orang. Dia tak kawal pun bayi yang ada dalam rahim. Tapi manusia itulah sifat dia. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan kematian.
supaya kematian ini menjadi penghujung bagi insan yang hidup di alam ini. Kematian ini merupakan penghujung dan penamat bagi orang yang hidup di dunia ni, supaya dia beringat apabila kematian menjelma, maka itulah saat pengakhiran kamu dalam dunia dan kamu akan berpindah pergi ke tempat lain. Maka sebab itu setiap daripada orang yang hidup ni selalu fikir, mesti selalu fikir tentang kematian yang menjadi penamat kepada kelazatan hidup dalam dunia. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur. Saya kira tuan-tuan pun biasa dengar hadis ni, yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis tu, "Aktsiru min zikri hadhimil ladzat." Berusahalah untuk perbanyakkan kamu mengingati sesuatu yang memutuskan kelazatan. Sesuatu yang memutuskan perkara yang lazat. Dunia ini penuh dengan kelazatan. Allah beri peringatan supaya kita tak lalai dan leka. Tapi itulah, walaupun peringatan demi peringatan diberi, tapi ada juga manusia yang lupa, yang lalai, yang leka dengan kelazatan. Allah Ta'ala sebut, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu, anak pinak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Siapa yang buat benda ni, dia akan rugi. Siapa yang melakukan perkara ni, dia akan termasuk dalam perkara orang yang rugi. Dalam termasuk golongan orang yang rugi. Tapi ada juga manusia yang lupa. Maka dijadikan kematian. Dan Nabi SAW suruh kita ingat mati. Banyakkan ingat mati. Maka sebab itu, untuk menjadikan kita ni ingat mati bukan hanya sekadar pada lidah, perlu kepada penghayatan, Nabi SAW galakkan kita untuk ziarah orang sakit. Nabi SAW menjadikan ziarah orang sakit tu sebagai hak Muslim ke atas Muslim yang lain, iaitu iyadatul marid. Dan Nabi SAW menjanjikan pahala bagi mereka yang menziarahi orang sakit. Ada pahala khas yang Nabi SAW bagi tahu kat kita untuk orang yang ziarah orang sakit. Untuk apa ziarah orang sakit? Ziarah orang sakit ni bukan hanya sekadar nak bagi semangat pada orang yang sakit tu, tapi nak berikan kita rasa ingat tentang mati. Tengok dia sakit, kita beringat, satu hari nanti aku pun akan sakit juga. Tengok dia nazak, kita dok ingat, aku nanti pun satu hari akan mati juga. Nabi SAW menggalakkan kita untuk melaksanakan salat jenazah. Bahkan dijadikan sebagai fardu kifayah. Wajib ni. Sebahagian mesti pergi. Kalau semua tak pergi, dosa pakat habis semua. Maka bila ingat solat jenazah, tengok mayat depan mata kita, angkat takbir, berdoa kepada Allah. Takkan tak teringat lagi yang kita satu hari juga akan disalatkan oleh orang lain. Dan Nabi SAW menggalakkan kita mengikuti jenazah. Kecuali orang perempuan lah. Yang mana orang perempuan tak digalakkan untuk iring jenazah. Manakala orang lelaki disunatkan untuk iring jenazah sampai ke kubur. Melihat pengkebumian, itu juga dijanjikan dengan pahala qirat, dengan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menggalakkan kita untuk menziarahi kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Atau kama qala, Nabi SAW menyebutkan, dulu aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Sekarang pergilah ziarah. Kerana kubur boleh mengingatkan kamu tentang kematian. Jadi bermula daripada ziarah orang sakit, pergi salat jenazah, mengiringi jenazah ke kubur, tengok pengkebumian, kemudian ziarah kubur. Semua ini adalah untuk kita memasakkan dalam jiwa kita tentang ingat kepada mati. Ini penting. Kerana manusia ni lupa. Jadi bila lupa, perlu sesuatu yang boleh mengingatkan kita. Mungkin akal kita boleh fikir, akal kita boleh ingat. Sesuatu yang tak ada depan kita pun kita boleh bayangkan.
Tapi kalau berada di depan mata, maka feel dia tu lebih dahsyat dan lebih deep, orang kata. Kan? Seperti mana kita memang tak nampak Tuhan lah, tapi bila tawaf, kita boleh sentuh Hajar Aswad, kita boleh cium Hajar Aswad, kita rasa feel dia tu lain. Kan? Semua di kalangan kita ni sayang pada isteri, sayang pada suami. Sayang ni benda dalam jiwa, dalam perasaan. Benda tu kita tak nampak pun. Tapi disyariatkan untuk berkahwin. Untuk apa berkahwin? Bila kahwin boleh sentuh. Pasal apa kena sentuh? Nak menenangkan sesuatu yang ada dalam jiwa kita. Nak memanifestasikan perasaan sayang dan cinta tu. Maka dibenarkan untuk bersentuhan. Maka orang yang nak ingat mati, dia boleh ingat mati dalam jiwa dia. Boleh. Tapi bila tak ada depan mata, tak feel sangat. Tak begitu deep. Disuruh untuk kita ziarah kubur. Ya? Ya? Disuruh untuk ziarah kubur. Jadi kita tengok kubur. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW suruh kita buka selipar bila sampai kat kubur. Masuk je kawasan kubur, Nabi SAW arahkan, Nabi perintahkan untuk buka kasut. Sebagian ulama mengatakan ini arahan yang sunat. Buka kasut. Kenapa buka kasut? Pertama, nak tawaduklah, tempat tu bukan tempat yang mewah. Yang kedua, supaya kita merasai tanah. Supaya kaki kita yang melangkah tu, yang menapak tu, rasa tanah. Kenapa nak rasa tanah? Sebab kita daripada tanah. Kita tu daripada tanah. Dan kita akan kembali ke tanah. Kita akan ditanamkan di dalam tanah. Bawah kita tanah, atas kita tanah, kiri tanah, kanan tanah. Maka beringatlah kita. Maka sebab itu bila disuruh ziarah kubur, nak suruh kita ingat mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian ni Allah Ta'ala rahsiakan. Tarikhnya tu rahsia. Orang sakit macam mana pun, dia tak tahu bila exact dia akan pergi. Jumpa doktor. Doktor pun kata sebenarnya ayah encik ni dah sakit. Ayah encik ni kronik sakitnya. Kita rasa dalam masa 3 bulan dia boleh bertahan hidup lah. Lepas tu kita kena bersedialah untuk menerima dia begini dan begini kan. Tak sampai 3 bulan meninggal dulu. Doktor kata 3 bulan. Kita boleh salahkan doktor. Doktor kata 3 bulan. Tapi tak sampai 3 bulan dah meninggal dulu. Doktor kata saya pun hanya ramal je. Ini semua kuasa Tuhan. Ini semua kuasa Tuhan. Kadang-kadang doktor kata, dia ada masa lebih kurang 3 bulan je lagi untuk hidup. Lepas 3 bulan, yang jaga pula mati dulu. Yang jaga sihat lagi. Yang dia tak nanti lagi. Kerana kematian ini rahsia yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Kenapa Allah Ta'ala rahsiakan kematian? Pertama, supaya kita ni sentiasa bersedialah. Bermula daripada awal kita bersedia. Saya kena bersedia, tuan-tuan pun kena bersedia untuk menghadapi kematian tersebut. Kalau kita tahu tarikh mati kita, maka dia tidak ada hikmah untuk bersedia tu. Sebab nanti dekat-dekat nak mati barulah dia bersungguh. Tapi kalau kita tak tahu, maka daripada awal kita bersungguh untuk menjadi baik. Bersungguh untuk buat kebaikan. Yang mana buat kebaikan ni, kadang-kadang kita tak rasa buat kebaikan ni memberi manfaat pada orang keliling. Kita rasa macam bila buat kebaikan, hanya disukai oleh Allah Azza wa Jalla sahaja. Disukai oleh agama saja. Tu kita tak nafi. Betul, buat kebaikan disukai oleh agama. Tapi sebenarnya, ibadah yang kita laksanakan memberi manfaat pada orang sekeliling. Sebab apa? Bila kita tengok salat. Bila seseorang salat, dia melazimi salat berjemaah. Allah Ta'ala jadikan jiwa dia tu tenang, penyantun, kesian pada orang lain. Maka dia akan bersedekah, orang lain dapat. Bayar zakat umpamanya. Lagilah, confirm lah direct. Beri pada asnaf. Jadi orang miskin dapat manfaat-manfaat daripada manusia yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haji umpamanya. Dah jadi industri dah pun sekarang ni. Orang buat package haji yang bermacam-macam. Package umrah yang bermacam-macam. Dapat memberi rezeki melalui jalan ibadah tu, rezeki pada orang lain untuk melaksanakan kehidupan. Selain daripada manfaat-manfaat yang indirect, yang tidak langsung. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apabila
kematian ini dirahsiakan oleh Allah Azza wa Jal. Sebenarnya di sana ada faedah dan hikmah yang mungkin kita tak pasti, yang kita tak nampak. Tapi kalau kita fikir-fikir, betul juga. Saya sebelum ni mungkin tak perasan, tapi bila saya tengok, betul juga. Allah Ta'ala jadikan kematian ni rahsia supaya kita ni boleh hidup tenang dalam dunia. Tuan-tuan tahu tak siapa yang paling tak tenang sekali dalam dunia? Yang paling tak tenang sekali dalam dunia ialah orang yang telah dihukum gantung sampai mati pada tarikh yang telah pun diketahui bila. Mahkamah jatuh hukum, dia ni hukuman dia gantung sampai mati. Bila? Pada tarikh 15 April, pukul 12 tengah hari. Tuan-tuan ingat dia boleh tidur lena? Kebanyakan orang yang telah dihukum gantung sampai mati ni, kebanyakannya tidak lena dah. Walaupun pada hari terakhir ataupun sebelum hari terakhir, polis akan tanya, ataupun pegawai penjara akan tanya, apa makanan terakhir yang nak makan? Teringin nak makan apa? Kebanyakannya tak lalu makan dah. Sebab apa? Sebab tahu dah bila nak mati. Walaupun dia tak tahulah exact berapa saat dia akan digantung, berapa minit dia akan bertahan tu dia tak tahulah. Sebenarnya masih tak tahu, tapi tarikh tu dah tahu dah. Tarikh digantung tu dah tahu dah. Allah Azza wa Jalla bersifat rahim. Allah merahsiakan tarikh kematian supaya kita ni boleh hidup selesa dan boleh hidup tenang. Ada orang meninggal dunia, bila diberitahu pada kita, kita akan kata, semalam aku makan dengan dia elok, dia gelak-gelak, hari ni meninggal dah. Dia tak tahu yang hari ni dia akan meninggal. Maka sebab tu semalam dia ketawa, semalam dia seronok-seronok, kerana dia tak tahu dia akan mati hari ni. Kalau dia tahu, dia pun tak dan nak pergi tengok kita dah. Selain daripada Allah Ta'ala nak uji siapa yang paling baik amalan, Allah nak bagi ketenangan kepada insan supaya mereka boleh hidup dalam dunia ni secara selesa. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, internet okey ke? Ada yang saya dapat notification kata tak okey pula. Tengok kru boleh? Okey? Okey, baik. Nabi SAW sebut dalam hadis ni, Nabi kata, la tazhabud dunya. Nabi bersumpah dengan nama Allah nak menunjukkan benda ni betul. Lepas tu Nabi kata, la tazhabud dunya. Tidak akan pergi dunia. Apa maksud tak akan pergi dunia? Kita boleh faham dengan membaca riwayat yang kedua yang dikepilkan di sini, la taqumu sa'ah. Tidak perginya dunia tu maksudnya tak berakhir dunia ni dan tak akan berlaku kiamat. Allah Ta'ala nak bagi tahu juga, dunia ni selain daripada manusia akan mati, haiwan akan mati, dunia ni pun akan binasa. Dunia ni pun akan berakhir. Sebab apa? Sebab dunia ni pun makhluk. Makhluk dunia ni. Dunia ni pun akan berakhir. Dunia ni akan hancur. Tapi Nabi SAW bagi kita satu petanda. Petanda kiamat. Walaupun ulama' berbeza pendapat lah tentang petanda kiamat ni. Ada yang kata petanda kiamat ni tak sahih, menyanggahi Quran. Seperti mana kata Rashid Ridha. Walaupun Rashid Ridha ni tokoh besar dalam pengajian Islam, saya banyak mengambil manfaat daripada pemikiran Rashid Ridha, tapi dalam isu ni Rashid Ridha telah tersilap apabila menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda kiamat. Dia faham hadis tanda kiamat ni bercanggah dengan Quran. Kerana Quran kata kiamat tu boleh berlaku bila-bila masa, baghtah, bila-bila masa. Tapi kita nak bagi tahu, walaupun tanda kiamat ni, hadis-hadis tanda kiamat ni ada, tak ada pun yang meletakkan tarikh secara spesifik. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan mana-mana hadis yang menyatakan peristiwa akan datang dan meletakkan tarikh spesifik, itu adalah petanda hadis itu tak sahih. Tidak ada hadis menyatakan tarikh spesifik, tak ada. Dan petanda kiamat ni bukan nak bagi tahu tentang tarikh spesifik bila nak berlaku kiamat. Tak, dia hanya bagi tahu alamati qurbi sa'ah. Petanda yang menunjukkan kiamat tu hampir. Petanda yang menunjukkan kiamat tu hampir sahaja. Supaya kita ni masih boleh beringat lagi. Jadi Nabi SAW dalam hadis ni bagi tahu tentang petanda kiamat. Ni petanda kiamat besar ke petanda kiamat kecil? Petanda kiamat kecil. Petanda kiamat kecil Nabi sebut dalam hadis ni, dunia ni tidak akan berakhir melainkan seorang lelaki, seorang individu, ya,
Disebut lelaki itu sebagai litaglib. Kerana kebiasaannya orang sebut lelaki. Orang Arab ni bila nak sebut bagi contoh, dia akan sebut lelaki. Kerana orang perempuan ni jarang dilihat duduk dalam rumah. Dan orang perempuan ni lebih sesuai untuk tak disebut, dia malu. Lelaki itu maksud individu. Boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Seorang individu, dia pergi ke kubur orang lain, lepas tu dia berguling kat situ. Dan dia kata, alangkah baik kalau aku berada di tempat ini, ataupun alangkah baik kalau aku menggantikan orang yang mati ni. Ini bukan disebabkan oleh agama, tapi disebabkan oleh bencana. Okey, kita tengok. Pertama, kita kena beriman bahawasanya perkara ini akan berlaku. Walaupun mungkin tak nampak lagi lah pada waktu ni. Tapi sebagai orang yang beriman dengan dalil-dalil syarak, ya, dia kena buat sesuatu yang namanya iman. Dia kena laksanakan tuntutan iman. Apa tuntutan iman? Bila hadis sahih, ya, bila hadis sahih, dia kena terima dan dia kena percaya. Walaupun mungkin pada zaman tu nampak macam tak berapa nak logik ataupun ya ke? Macam pelik je. Kan? Saya bagi contoh macam hadis berkenaan dengan lalat lah. Nabi kata bila lalat masuk dalam bekas makanan kamu, hendaklah kamu benam dia. Lepas tu keluarkan dia, boleh makan dah benda tu. Mungkin ada di kalangan kita yang macam, betul ke? Kan? Betul ke benda ni? Macam tak okey je. Macam, bukan lalat kotor ke? Tapi sebenarnya kajian demi kajian dilakukan dan ia menunjukkan bahawasanya betul. Memang lalat ni ada bahagian-bahagian dia yang menjadi penawar. Ya? Okey, itu pertama. Kita percaya benda ni akan berlaku bila? Nabi SAW tak bagi tahu bila lah. Nabi tak bagi tahu bila. Okey, itu pertama. Yang kedua, tak semestinya peristiwa ni akan berlaku di setiap negara orang Islam. Bila Nabi kata akan berlaku kiamat ni, tak akan berlaku kiamat melainkan ada orang rasa nak mati bersungguh sampai berguling atas kubur. Tak semestinya berlaku di setiap negara. Boleh jadi berlaku dekat sebahagian daripada kubur orang Islam. Boleh jadi. Sebahagian ke, kebanyakan ke, kita tak tahu. Ataupun satu negara pun sudah cukup untuk membuktikan ataupun untuk mentahqiqkan makna hadis ni. Okey. Cuma bila disebut tentang minta mati ataupun bercita-cita nak mati, apa sebab dia? Di sini ada dua sebab. Al-Qadhi Iyad menyebutkan kebarangkalian dia ni minta mati ada dua kebarangkalian. Kebarangkalian pertama adalah disebabkan oleh kerana urusan agama. Disebabkan oleh kerana perubahan syariat, perubahan agama, pegangan agama makin lemah, maka dia pun minta untuk dimatikan. Kerana dia bimbang pegangan agama dia makin lemah. Dia takut pegangan agama dia berubah disebabkan dia hidup di zaman fitan, di zaman fitnah. Walaupun sebenarnya minta mati ni adalah dilarang oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyebutkan la yatamannayanna ahadakumul maut lidurrin nazala bihi. Janganlah ada satu orang pun di kalangan kamu yang bercita-cita untuk mati disebabkan mudarat yang terkena pada dia. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalaulah dia nak sangat minta mati pun, falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kana al wafa khairan li. Apa bakal Nabi kata, kalau dia nak minta sangat pun, buatlah sedikit caveat. Buatlah sedikit prasyarat. Apa dia? Doa pada Allah, ya Allah hidupkanlah aku. Kalau kehidupan tu kebaikan untuk aku, lebih baik untuk aku, kalau lebih baik untuk aku hidup, hidupkan aku. Ya Allah matikanlah aku. In kanatil wafatu khairan li, kalaulah kata kematian tu lebih baik untuk aku, matikan aku. Jadi maksud letakkan syarat. Sebab kita tak tahu masa akan datang apa akan berlaku. Maka agama melarang kita untuk minta mati disebabkan mudarat yang turun pada kita. Kalau betul nak doa pun letak syarat. Ya Allah, kalau kebaikan baik untuk aku,
hidupkanlah aku. Kalau kematian lebih baik untuk aku, matikan aku. Kerana kita sebagai manusia, ilmu kita terhad, kita tak tahu apa yang bakal menyusul pada masa akan datang untuk kita. Kerana kadang-kadang kita duk jangka benda tak baik akan muncul. Tengok-tengok benda baik yang datang. Kadang-kadang kita rasa macam benda baik nak datang, tapi benda tak baik yang muncul. Jadi sebab itu, kita disuruh oleh Nabi SAW untuk berdoa dengan doa yang seperti itu, lebih selamat untuk kita lah. Dan orang mukmin ni, sememangnya dilarang untuk minta mati. Kenapa? Kerana hidup mukmin ni berpahala. Kerana setiap mana dia, nama dia mukmin, dia pasti akan laksanakan salat paling tidak sehari. Dan setiap salat yang dilaksanakan itu akan memberi pahala untuk dia. Buat apa dia nak minta mati? Kerana mati itu kan pemutus. Dan dia pun belum pasti lepas dia mati itu akan berterusan ke tidak pahala dia. Dia pun tak pasti adakah lepas dia mati ni ada doa yang akan dikirim untuk dia, oleh waris dia, oleh kawan-kawan dia. Jadi sebab tu Nabi SAW tak bagi kita minta mati. Melainkan letak syarat. Kalau mati itu lebih baik, matikan. Kalau hidup lebih baik, hidupkan. Kerana setiap daripada mukmin yang hidup dalam dunia ni, kalau dia melaksanakan perintah syarak, pelaksanaan terhadap perintah syarak itu akan memberikan pahala kepada mukmin. Itu yang pertama lah. Yang kedua kata, disebabkan oleh dia minta mati ni, dia mengharapkan kematian ni apabila dia diuji dengan bencana-bencana yang besar daripada urusan dunia. Lalu dia rasa kematian tu lebih baik untuk dia dan lebih ringan untuk dia. Pada pandangan dia lah. Sedangkan kematian itu, dia tak tahu, mungkin lebih besar ujian untuk dia. Kerana dah terputus segala amalan dia. Okey. So ada salah satu daripada dua kebarangkalian ni. Boleh jadi dia minta mati disebabkan kerana urusan agama dia. Boleh jadi dia minta mati kerana urusan dunia dia. Urusan agama, pegangan agama makin lemah. Boleh ke minta mati kalau kita tengok zaman dah makin rosak dan kita takut pegangan agama kita lemah? Tak ada masalah, boleh. Kerana dalam hadis Nabi SAW pun pernah menyebutkan, "Iza aradta biqaumin fitnatan tawaffani ghaira maftun." Ya Allah, kalau engkau inginkan fitnah, kalau engkau ingin letakkan bencana, turunkan bencana pada suatu kaum, matikanlah aku dalam keadaan tidak terkena bencana itu. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga pernah berdoa supaya Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Kenapa? Kerana dia rasa pada waktu tu pegangan agama dia dah mula bergoncang. Dia bimbang kalau bertahan, kalau tak dimatikan segera, dia bimbang pegangan agama dia makin rosak. Jadi minta kematian disebabkan oleh kerana takut amalan agama boleh hilang, boleh rosak, boleh lemah, tak ada masalah. Yang Nabi SAW larang tadi apa dia? Yang Nabi larang tadi, minta mati disebabkan oleh kerana bencana dunia. Okey. Ibn Abdul Bar, seorang ulama dalam mazhab Maliki, dia ni digelar sebagai Hafizul Maghrib. Dia digelar sebagai Hafizul Maghrib. Hafiz daripada kalangan Maghrib. Apa itu Hafiz? Penghafal hadis. Pakar hadis daripada Maghribi, daripada bumi Maghrib. Dia ada kitab nama dia At-Tamhid. Kitab dia At-Tamhid mensyarahkan Muwatta' Malik. Dia mazhab Maliki. Dia kata apa? Dia lebih sesuai, dia lebih memilih untuk kebarangkalian yang kedua tu. Ya. Dia memilih sebab yang kedua. Dia kata yang Nabi SAW maksudkan dalam hadis ni ialah orang tu mohon minta mati, berharap untuk mati disebabkan oleh kerana bencana dunia yang diterima. Sebab dia kata apa? Sebab dia kata kerana bercita-cita untuk mati, ya, bercita-cita untuk mati dalam hadis ini dibenarkan kalau kerana ada urusan agama. Pegangan agama lemah, boleh minta mati. Jadi bila hadis ni sebut, ya,
tidak akan berlakunya kiamat, maka ini adalah sesuatu yang menjadi tak dibenarkan oleh agama. Jadi dia kata kebarangkalian kedua tu, iaitu minta mati disebabkan oleh kerana bencana dunia. Ya. Al-Imam Al-Iraqi juga cenderung kepada kebarangkalian yang kedua, iaitu disebabkan oleh kerana bencana dunia, maka seseorang tu minta untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mungkin ada yang kata, Nabi SAW cerita ia akan berlaku, sedangkan Nabi tak bagi kita minta mati disebabkan oleh kerana bencana dunia. Wah, bercanggah tu. Hadis pertama kata, jangan minta mati disebabkan oleh kerana mudarat dunia yang kena kat kita. Hadis kedua ni pula kata, akan berlaku sebelum kiamat, orang minta mati disebabkan apa? Disebabkan oleh kerana bencana dunia. Jadi dia pun nak minta mati. Maka sebab itu para ulama mengatakan tidak ada percanggahan di antara keduanya. Tak ada percanggahan pun. Sebab yang pertama tadi bagi tahu tentang hukum. Hukum tak boleh minta mati kerana ada bencana dunia yang kena kat kita. Ni hadis yang kita sedang baca ni. Hadis yang kita sedang baca ni tak ada pun suruh kita minta mati. Tak ada galakan pun. Tak ada galakan. Habis itu hanya bercerita tentang apa yang bakal berlaku. Saya bagi contoh. Nabi SAW sebut dalam hadis, di akhir zaman nanti ni akan berlaku kerosakan. Contoh, Anas kata, inni la uhaddithannakum bihadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithuhu ahadun ghairi inna min asyrati sa'ah ay yurfa'al ilm wa yadhharal jahl wa yakthura syarbul khamar wa yakthura zina wa takthura nisa wa yaqilla rijal wa takthura nisa hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, Anas kata, aku akan bacakan kepada kamu hadis yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada zaman ni tak ada lagi orang yang boleh menceritakan hadis tersebut kepada kamu. Kerana Anas di kalangan sahabat yang meninggal lewat. Anas muda, jadi dia meninggal lewat sikit. Waktu dia bacakan hadis ni, sahabat mungkin dah tak ramai dan tak ada pun mungkin sahabat kat tempat dia. Sebab tu dia kata, aku akan bacakan kepada kamu hadis yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak ada orang lain yang boleh bacakan hadis ni selain daripada aku waktu ni. Maka Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat ialah apabila diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu, kejahilan berleluasa, minum arak jadi banyak, zina jadi banyak, lelaki berkurang, perempuan jadi ramai, sehingga 50 orang perempuan diuruskan oleh seorang lelaki. Okay. Hadis ni sahih. Nabi SAW kata apa? Dekat-dekat nak kiamat nanti, ilmu akan terangkat. Ilmu ni ilmu agama lah, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia makin berkembang ni. Ilmu tentang teknologi hebat ni. Dulu kalau nak kuliah, kena pergi ke sana. Saya pun dulu waktu, orang kata apa, tauliah tengah hidup dulu kan, waktu saya duduk di Selayang, pergi kuliah fizikal lah di Misi Niaga ni kan. Tapi sekarang dah tak boleh, duduk di Perlis jauh kan. Jadi tak boleh nak ke sana. Tapi teknologi membantu. Alhamdulillah, saya duduk di Kuala Perlis sekarang ni. Tuan-tuan di Selangor, di Kuala Lumpur, di Brunei, di Singapura boleh dengar kuliah saya tanpa perlu datang ke Perlis. Tanpa perlu datang ke Perlis. Teknologi, ilmu dunia berkembang. Bila Nabi kata ilmu terangkat sebelum kiamat, kejahilan berleluasa, ilmu ni ilmu agama. Mungkin ada yang tanya, mana ada bukti ni ilmu agama? Nabi kata ilmu akan terangkat. Ya, ilmu agama. Sebab apa? Sebab Nabi kata bila ilmu ni terangkat, kejahilan terhadap ilmu ni berleluasa, ramai orang minum arak. Ilmu dunia tak larang orang minum arak. Doktor pakar bab kesihatan, dia tahu arak tu bahaya untuk hati. Kalau dia tak ada iman, dia minum juga.
Jadi yang boleh larang orang minum arak ni ilmu agama. So ilmu agama terangkat, kejahilan terhadap agama berleluasa, minum arak jadi banyak, berzina jadi banyak. Nabi SAW tak suruh pun di akhir zaman ni, Nabi tak suruh pun orang minum arak. Nabi tak suruh pun orang berzina. Tapi Nabi bagi tahu akan berlaku. Ni saya kena bagi tahu supaya tuan-tuan kita faham hadis dengan cara yang betul. Faham hadis dengan cara yang betul. Sebab ada orang kadang-kadang dia gunakan alasan hadis akhir zaman ni, alah ada Nabi cakap macam tu, kita buat je lah, nanti tak percaya hadis pula. Contohlah dia dengar hadis, dia kata, Nabi kata akhir zaman nanti ni minum arak jadi banyak, berzina jadi banyak. Kita di akhir zaman ke Ustaz? Ustaz pun jawab, ya, kita sebenarnya berada di akhir zaman. Dia pun buat kepala sendiri, buat kepala tahu. Tak apa Ustaz, kita berada di akhir zaman, hadis ni sahih, memang Nabi kata minum arak jadi banyak, jadi saya nak volunteer minum arak. Sebab apa? Sebab saya beriman dengan hadis ni. Kejap mak oi. Salah faham tu. Nabi SAW tak suruh kita minum arak. Nabi tak suruh kita berzina. Benda tu haram dengan nas agama yang qat'i. Habis tu Nabi sebut minum arak banyak tu, Nabi hanya bagi tahu benda tu akan berlaku, bukan Nabi bagi galak. Nabi nak bagi tahu benda yang bakal berlaku. Sama macam hadis ni. Bukan Nabi kata minta mati disebabkan oleh kerana mudarat dunia tu boleh. Nabi tak bagi dalam hadis yang lain, Nabi larang. Habis tu kenapa Nabi sebut yang ni? Nabi sebut benda yang bakal berlaku. Nabi tak kata benda tu boleh pun. Nabi kata benda ni akan berlaku. Akan datang satu zaman di mana manusia pada waktu ni apabila diuji, apabila terkena bencana, dia akan rasa give up dengan dunia. Dia akan rasa tak mau lagi hidup dalam dunia. Sedangkan orang beriman, kalau dunia dia hilang, dia tak akan peduli sebab dia ada akhirat lagi. Tapi oleh kerana mungkin pada zaman tu pegangan agama orang jadi dah mula kurang. Bila hilang dunia, dia rasa tak nak dah hidup dalam dunia ni. Tapi Alhamdulillah setakat ni masih belum berlaku lagi lah. Dulu kita pernah mengalami krisis kewangan dunia. Kan, krisis kewangan dunia pada tahun 2000 berapa? 2010 lah. Saya tak ingat 2010 ke 2009. Yang mana pada waktu tu dahsyat juga krisis ekonomi melanda dunia, sehingga kan US pun jadi collapse. Jutawan-jutawan di Jepun, di Korea pun ada yang bunuh diri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu tentang syariat yang dia turunkan. Orang-orang Islam dalam dunia Islam, peratusan bunuh dirinya berkurangan. Kuranglah jika nak dibandingkan peratusan bunuh diri di Jepun, peratusan bunuh diri di Korea, peratusan bunuh diri di Amerika. Pasal apa? Kerana orang Islam ni percaya dengan dunia dan akhirat. Orang Islam ni selain daripada dia percaya dunia ni Allah Ta'ala cipta, dia juga percaya adanya alam lain yang dia akan lalui dan dia akan tempuh. Sebab tu kalau hilang dunia bagi dia, dia tak rasa benda tu sebagai satu bebanan yang sangat besar sehingga nak bunuh diri. Sebab dia tahu setiap daripada manusia ni kok mana pun akan ada tempoh berakhirnya. Akan mati dia. Jadi sebab itu dia betul dia akan rasa tertekan, dia akan rasa sedih. Itu betul, kita tak nafi. Setiap manusia ada perasaan tu. Tapi taklah sampai kepada tahap nak bunuh diri. Dia tak macam orang lain. Orang yang tak percaya kepada hari akhirat, orang tak percaya kepada kematian. Mungkin kematian dia percayalah, hidup dia tak percaya hidup lepas mati tu. Katalah seorang ni dia atheist. Dia tak percaya kepada agama, dia tak percaya pada hari akhirat, dia tak percaya ada kehidupan lepas mati. Kalau dunia hilang bagi dia, dia nak buat apa? Jutawan, billionaire, tiba-tiba bankrupt. Dia nak buat apa? Dunia dah hilang bagi dia. Dia tak percaya akhirat, dia tak percaya lepas mati dia akan hidup. Bunuh diri. Tapi orang Islam tak macam tu. Orang Islam tak seperti mana orang ateis. Orang Islam sentiasa percaya dengan kehidupan selepas mati. Sebab tu kadang-kadang anak muda kata, apalah Ustaz, apa kita ni, kita hidupkan sekali. Kan, kita hidupkan sekali. Tak, kita hidupkan sekali. Kita pernah hidup di alam rahim. Kita hidup di dunia. Kita akan hidup di alam barzah. Kita akan hidup di alam akhirat. Kita bukan hidup hanya sekali. Yang hidup sekali ni,
bukan manusia. Hidup manusia lebih pada sekali. Sebab apa kita perlu behave? Sebab apa perlu jadi baik? Kerana kita nak hidup lagi lepas kita mati nanti, iaitu di alam barzakh. Dan mungkin kehidupan kita di alam barzakh lebih panjang dan lebih lama daripada kehidupan kita dalam dunia. Hidup dalam dunia mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun. Kan? 100 tahun je. Tapi kalau tak ada amalan nak dibawa, tak ada bekalan amalan untuk dibawa, mungkin kita akan menyesal hidup dalam kubur. Sedangkan kubur ni hidupnya mungkin lebih panjang. Akhirat apatah lagi. Jadi sebab itu kita kena mempersiapkan diri. Saya nasihati diri saya dan juga kita semua. Bukan saya terkecuali, tak. Saya pun sama juga. Kita kena siapkan diri kita untuk bersedia. Untuk melakukan amal sesuai dengan Quran dan Sunnah selagi mana kita hidup. Umur tak panjang. Umur kita tak panjang. Mungkin ada orang nak promosi amalan-amalan untuk guru tertentu yang kita pun tak tahu datang daripada mana. Tapi kita, insya-Allah, kita tak layan amalan-amalan yang tidak ada bersumberkan kepada agama ni. Kerana agama ni milik Allah dan Rasul. Kita bukan tahu mana yang Allah Ta'ala suka, mana yang Allah Nabi suka. Melainkan dengan bimbingan wahyu. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil kita. Wahai hamba-Ku, setiap daripada kalangan kamu ini sesat. Kecuali orang yang aku berikan hidayah. Minta daripada aku hidayah. Aku akan beri hidayah pada kamu. Minta hidayah daripada Allah. Tengok dalam Quran, tengok dalam hadis. Rujuk tafsiran ulama yang Rabbani. Tafsiran ulama yang mentafsirkan Quran dan Sunnah. Tapi kalau satu orang dia bawa amalan-amalan yang kita pun tak tahu datang daripada mana, kita kata KIV Zat. Sebab umur kita pendek. Kita tak ada masa nak buat sesuatu yang tak pasti. Kan? Ada orang dia kadang-kadang zikir tu sampai mula Allah, lepas tu hu. Kita kata zikirlah seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW dengan ayat yang sempurna. Apa doa, apa zikir yang Nabi ajar? Ayat sempurna. Pujian pada Allah lengkap. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sebarang Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya kekuasaan, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa ke atas setiap sesuatu. Jadi zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW, zikir-zikir yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, zikir-zikir yang lengkap pujiannya. Kita amal yang ni. Kerana apa? Kerana kita akan lalui satu kehidupan yang tak ada benda lain boleh bela kita melainkan amalan saleh yang bersumberkan kepada wahyu yang benar. Okey? Baik. Jadi dia hanya bagi tahu benda yang berlaku. Nabi tak suruh buat pun benda tu. Baik. Siapa yang kata pandangan ni ataupun tafsiran ni benar selain daripada Al-Iraqi, Al-Imam Al-Qurtubi juga bersetuju dengan tafsiran ni. Okey. Bila disebut Nabi SAW kata walaysa bihi din illa al-bala. Dia berguling di atas kubur tu bukan kerana urusan agama. Bukan kerana pegangan agama dia menyebabkan pegangan agama dia makin lemah, jadi dia nak minta Tuhan matikan dia segera supaya dia tak jadi sesat, supaya dia tak jadi kafir. Tak. Itu hanya ancaman dunia ataupun bencana dunia yang hilang bagi dia. Mungkin dia bankrupt ke, ataupun mungkin kehilangan kawan-kawan ke, dipulaukan ke, hilang kuasa ke. Hanya sekadar dunia saja. Ya. Dan bukanlah benda tu satu kebiasaan bagi dia. Sebab tu di Nabi SAW sebut tiba-tiba terputus. Tes. Okey. Tuan-tuan dengar lagi ya? Tadi terputus kejap. Ya. Baik.
Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang kita boleh ambil di sini pengajaran dia? Yang pertama, pemberitahuan Rasulullah SAW berkenaan bala yang menimpa sebahagian kaum muslimin sehingga datang ke kubur berguling-guling atasnya dengan berharap untuk berada di tempat penghuni kubur itu ataupun tak mengharapkan kematian yang saya sebut tadi. Yang kedua, seseorang boleh bersumpah untuk menguatkan tajuk yang disampaikan olehnya kalau benda tu bukan bohong lah. Sebab Nabi SAW sumpah ni, walladhi nafsi biyadih, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya. Untuk menguatkan kandungan yang kita nak sampaikan dan kita boleh bersumpah. Selagi mana bukan sumpah yang bohong. Yang ketiga, keadaan-keadaan kaum muslimin berbeza-beza dengan perselisihan waktu dan zaman. Kalau zaman dulu orang susah hati kalau pegangan agama dia rosak. Di akhir zaman nanti orang tak susah hati kalau pegangan agama makin kurang. Yang orang risau, dunia hilang. Yang orang risau kalau kuasa hilang. Yang orang risau kalau pengaruh hilang. Yang tu orang paling risau sekali. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita tengok di media sosial ni, media terbuka ni, buat konten macam-macam, tak peduli pasal dosa pahala. Bila dah kena kecam ramai-ramai, baru nak minta maaf. Kadang-kadang kita pun fikir, dia ni minta maaf sebab dia insaf betul ke? Sebab benda yang dia buat tu dosa? Ataupun dia takut pengaruh dia hilang? Yang kita bimbang yang tu. Dia minta maaf tu bukan kerana dia rasa benda yang dia buat tu salah di sudut agama. Tapi dia takut pengaruh dia hilang. Dia takut dunia dia hilang. Dia takut follower dia hilang. Itu bahaya. Okey. Yang keempat, boleh mengharapkan mati apabila menghadapi fitnah yang besar yang boleh mengganggu gugat pegangan agama seseorang. Kerana Nabi SAW sebut, tak boleh minta mati ni kalau ada urusan dunia yang melanda kita. Yang saya baca tadi lah, la yatamannayanna ahadakumul maut lidurrin nazala bihi. Tak boleh seorang itu minta mati kerana terkena musibah kat dia, tak boleh. Musibah dunia. Fa in kana labud, kalau betul nak minta mati pun doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu baik untuk aku. Wa tawaffani, matikan aku, ma kanatil wafatu khairan li. Matikan aku kalau kematian itu baik untuk aku. Ya, sebab Nabi SAW minta orang kata apa, kita hidup. Kalau boleh hidup, hidup. Kerana dalam kehidupan tu ada kebaikan untuk orang Muslim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk diri saya dan juga untuk semua yang hadir pada hari ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih banyak-banyak kepada kumpulan Qiyam, ya, Kelab Ilmu dan Amal Misi Niaga, kerana sudi menjemput saya untuk isi slot kuliah untuk tengah-tengah hari ini. Daripada tak ada buat apa-apa, kita isi dengan kuliah. Mudah-mudahan usaha mereka ini diberkati. Terima kasih juga pada semua yang hadir mendengar kuliah secara online. Ni pun PMT datang ni, sebab itu kamera hari ni nampak jelas. Boleh kira jerawat saya, nampak. Kamera mereka ni pun jelas, dan mereka ini pun bergerak dengan duit infak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya pun sokong jugalah bulan-bulan puasa ni, bantu mereka ni untuk gerak kerja dakwah. Kemana pun mereka ikut saya ni. Saya tak bagi duit apa kat mereka, tapi mereka kata insya-Allah ada penyumbang-penyumbang yang sudi untuk menyumbang bagi mereka rakam kuliah-kuliah yang bermanfaat, insya-Allah. Jadi saya berhenti di sini dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.